Assalamualaikum dan apa khabar semua? Bertemu lagi kita di dalam pelajaran matematik tahun 4 bersama dengan saya Cikgu Tua. Pada kali ini, kita akan belajar tajuk bahagi wang. Murid-murid bolehlah merujuk di dalam muka surat 114 dan 115. Jom kita teruskan pelajaran kita dengan contoh yang pertama. Soalannya berbunyi, berapakah harga sebuah basikal elektrik berpandukan resit? Jadi, seperti yang kamu dapat lihat di sini, terdapat satu resit rasmi berkenaan dengan pembelian basikal. Jadi, soalan minta kamu mencari berapakah harga sebuah basikal. Seperti yang kamu lihat di dalam resit, bayaran yang dibuat ialah bayaran untuk 8 unit basikal elektrik yang berharga RM19,192. Jadi, untuk mencari satu unit basikal elektrik, kamu hendaklah membahagikan RM19,192 dengan 8 unit basikal. Jadi, ayat matematiknya ialah RM19,192 bahagi 8. Jadi, mari kita selesaikan dengan menggunakan kaedah standard method ataupun bentuk lazim. Jadi, kamu tuliskan RM19,192 di bahagian dalam simbol bahagi ini dan digit 8 di bahagian luar. Kemudian kita mula membahagi. Sebelum bahagi, kamu hendaklah tulis dahulu simbol ringgit di bahagian jawapan, iaitu di sebelah atas. Kita mula membahagi 1 dengan 8. 1 tidak boleh bahagi dengan 8 kerana 1 lebih kecil. Jadi, kita letakkan sifar di bahagian atas. Kemudian kita beralih ke digit yang di sebelahnya, iaitu 9, digabungkan menjadi 19. 19 bahagi dengan 8. Jadi, nombor yang paling hampir di dalam sifar 8 ialah 16. Manakala di bahagian atas ialah 2, iaitu 2 darab 8 sama dengan 16. Kemudian kita tolak 9 tolak 6 sama dengan 3. 1 tolak 1 sama dengan sifar. Kemudian kita turunkan digit 1 di sebelah 3 dan nombor sekarang menjadi 31. 31 bahagi dengan 8. Jadi di dalam sifar 8, nombor yang paling hampir ialah 24, iaitu 8 darab 3 sama dengan 24. Kemudian kita tolak 1, tidak boleh tolak 4. Jadi kita kumpul semula daripada 3. 3 akan menjadi 2. 1 akan menjadi 11. 11 tolak 4 sama dengan 7 dan 2 tolak 2 sama dengan sifar. Kemudian kita turunkan digit 9 sekarang menjadi 79. 79 bahagi dengan 8. Nombor yang paling hampir ialah 72, iaitu 9 darab 8 sama dengan 72. Kemudian kita tolak 9 tolak 2 sama dengan 7. 7 tolak 7 sama dengan sifar. Kemudian kita turunkan digit yang terakhir, iaitu digit 2. Sekarang menjadi 72. Jadi seperti yang kita buat sebelum ini, 72 ada di dalam sifar 8. Jadi tuliskan 72 dan 9 darab 8 sama dengan 72. Kemudian kita tolak 72 tolak 72 bersamaan sifar. Maka jawapan di bahagian atas ialah
RM2,399 seperti yang ditunjukkan di sini. Seterusnya, soalan yang kedua, iaitu RM10,907.50 bahagi dengan 10. Jadi, kita lihat di sini tips yang diberikan. Kita boleh menggerakkan titik perpuluhan satu tempat ke kiri jika bahagi dengan 10. Apakah maksudnya? Jadi kita lihat di sini, apabila kita membahagi dengan 10, kita boleh menggunakan cara pintas, iaitu menggerakkan titik perpuluhan ke kiri. Jadi, berapa titik perpuluhankah yang kita perlu gerakkan? Ianya bergantung kepada sifar di sini. Jika terdapat satu sifar, maka kita boleh menggerakkan satu tempat perpuluhan ke kiri. Jadi, kita gerakkan sebegini. Kemudian kita tulis titik perpuluhan yang baru, iaitu nilainya ialah RM1090.75. Seterusnya, soalan yang ketiga, iaitu RM38,000 bahagi 40. Jadi, kita tuliskan soalan ini dalam bentuk lazim sebegini. Jadi, seperti yang kamu dapat lihat, apabila kamu membahagi dengan 40, kita perlu menulis sifar 40. Kamu jangan bimbang sekiranya kamu tidak hafal sifar 40, kerana kita boleh membina sifar 40 berdasarkan kepada sifar 4. Jadi bagaimana caranya? Baik, saya akan tunjukkan. Jadi di sini ialah sifar 4. Jadi apabila kamu hendak membina sifar 40, kamu hanya perlu tambahkan sifar di sini. Kemudian kamu juga perlu tambah sifar di akhir setiap nombor ini. Ianya akan menjadi sebegini. Okey, sekarang telah pun siap sifar 40. Kemudian kita mula membahagi. Pertamanya kita perlu menulis simbol ringgit. Kemudian kita mula membahagi 3 dengan 40. 3 tidak boleh bahagi dengan 40 kerana 3 lebih kecil. Jadi, tuliskan sifar di bahagian atas. Kemudian, kita beralih ke digit 8 menjadi 38. 38 juga tidak boleh bahagi dengan 40. Jadi, tuliskan sifar di atas. Kemudian beralih ke digit seterusnya menjadi 380. 380 boleh dibahagi dengan 40 kerana ianya besar. Jadi kita lihat di dalam jadual sifar di manakah letaknya 380. Jadi tiada 380 di sini. Kita perlu mengambil nilai yang lebih rendah, iaitu 360. Tuliskan 360 di bahagian bawah sini. Kemudian ambil 9 dan tulis di bahagian atas. Kemudian kita tolak. Sifar tolak sifar ialah sifar. 8 tolak 6 ialah 2. 3 tolak 3 ialah sifar. Kemudian kita turunkan sifar menjadi 200. 200 bahagi 40. Rujuk di dalam jadual sifar, di sini terdapat 200 dan pasangannya ialah 5. Tuliskan di bawah 200 dan pasangan 5 di bahagian atas. Kemudian kita tolak. 200 tolak 200 ialah sifar. Kemudian turunkan sifar. Walaupun digitnya sifar, kamu tetap kena habiskan operasi ini. Jadi turunkan sifar, nilainya ialah sifar, bahagi dengan 40 sama dengan sifar, dan juga di bawahnya ialah sifar. Kemudian tolak. Sifar tolak sifar ialah sifar. Jadi kamu dapat jawapan
seperti di bahagian atas. Nilai jawapannya ialah RM950. Seterusnya, soalan yang keempat iaitu RM29,063 bahagi dengan 5. Tuliskan di dalam bentuk lazim. Kemudian kamu bina sifar 5 kerana kamu membahagi dengan 5. Kemudian tuliskan simbol ringgit dan kita mula bahagi. 2 tidak boleh bahagi dengan 5, jadi letakkan sifar di bahagian atas. Seterusnya 29 bahagi dengan 5 yang paling hampir ialah 25. Maka tuliskan 25 di sini. Kemudian pasangannya ialah 5. Tuliskan di bahagian atas. Kemudian kita tolak. 9 tolak 5 ialah 4. 2 tolak 2 ialah sifar. Kemudian turunkan digit yang seterusnya menjadi 40. Di dalam jadual sifar terdapat 40 dan pasangannya ialah 8. Tuliskan 40 di bahagian bawah dan 8 di bahagian atas. Kemudian kamu tolak. 40 tolak dengan 40 sama dengan sifar. Kemudian turunkan 6. Kemudian 6 bahagi dengan 5. Rujuk di dalam sifar, nilai yang paling dekat dengan 6 ialah 5. Jadi kamu ambil 5 dan tuliskan 1 di bahagian atas. Kemudian tolak. 6 tolak 5 sama dengan 1. Kemudian turunkan 3 menjadi 13. Rujuk di dalam sifar, tiada 13. Kita ambil nilai yang rendah iaitu 10 dan pasangannya 2. Tuliskan 10 di bawah dan 2 di bahagian atas. Kemudian kita tolak. 3 tolak sifar ialah 3. 1 tolak 1 ialah sifar. Maka kita mempunyai bagi sebanyak 3. Jadi saya nak ingatkan, di dalam operasi bahagi yang melibatkan wang, kamu sepatutnya tidak boleh mempunyai baki. Jika kamu mempunyai baki seperti ini, kamu hendaklah menambahkan nilai sen seperti ini. Tambahkan titik perpuluhan dan sifar-sifar sen. Jadi, sekarang kamu boleh meneruskan operasi bahagi ini dengan menurunkan digit sifar di sebelah 3 menjadi 30. 30 bahagi dengan 5. Rujuk di dalam sifar, terdapat 30 dan pasangan 6. Tuliskan 30 dan letakkan titik perpuluhan dan digit 6. Kemudian kamu tolak. 30 tolak 30 ialah sifar. Kemudian turunkan digit sifar yang paling akhir menjadi sifar bahagi dengan 5. Sifar bahagi 5 ialah sifar dan di bawah pun ialah sifar. Kemudian kamu tolak, dapat baki sifar. Jadi jawapan akhir kamu ialah RM29,063 bahagi dengan 5 sama dengan RM5,812 dan 60 sen. Seterusnya, contoh yang kelima. Soalannya ialah RM70,213 bahagi 52. Tuliskan di dalam bentuk lazim. Sekarang masalahnya ialah sifar yang kamu kena gunakan ialah sifar 52. Saya akan tunjukkan cara bagaimana kamu boleh membina sifar 52 daripada sifar yang kamu telah pelajari. Yang pertamanya, kamu kena tuliskan sifar 5 sebegini dan sifar 2. Perlu diingat, kamu hendaklah menulis sifar 5 di dalam bentuk 2 digit nombor. Sekiranya 5, kamu tuliskan sebagai sifar 5. Begitu juga dengan 2, 4, 6. 2 kamu tulis sebagai sifar 2, 4 sebagai sifar 4 dan seterusnya.
Yang penting mesti dalam 2 digit nombor. Kemudian nombor yang ataupun digit yang berwarna merah ini kamu hendaklah tambahkannya. Contoh, 5 tambah sifar sama dengan 5. Sifar tambah sifar sama dengan sifar. 5 tambah sifar sama dengan 5 dan seterusnya. Manakala digit yang berwarna hitam kamu perlu kekalkan sebegini. Jadi 2, kamu tulis di sini 2. Kemudian 5 tambah sifar sama dengan 5. Kemudian sifar di sini kamu kekalkan. Sekarang kamu telah dapat 52, iaitu 1 darab 52 sama dengan 52. Contoh seterusnya, 4 kamu kekalkan. Sifar tambah sifar sama dengan sifar. Dan 1 kamu kekalkan. Sekarang kamu telah dapat 104, iaitu 2 darab 52 sama dengan 104. Kemudian kamu penuhkan di ruangan yang seterusnya. Kamu akan dapat sebegini. Telah lengkap Cephei 52. Sekarang kita boleh selesaikan soalan ini. Tuliskan simbol RM dan mula bahagi. 7 tidak boleh bahagi dengan 52. Jadi kamu tuliskan sifar. Kemudian 70. 70 rujuk di dalam jadual Cephei. Nombor yang paling hampir yang rendah ialah 52. Jadi ambil 52 dan tuliskan 1 kerana di sini petak yang pertama. Jadi 1 darab 52 sama dengan 52. Tuliskan 1 di atas. Kemudian tolak. Sifar tidak boleh tolak 2. Jadi pinjam 7. Tinggal 6. Sifar akan jadi 10. 10 tolak 2 sama dengan 8. 6 tolak 5 sama dengan 1. Kemudian turunkan digit 2 menjadi 182. Rujuk di dalam jadual Cephei tiada 182. Jadi kamu kena ambil nilai yang lebih kecil, iaitu 156. Tuliskan 156 dan nilai di atas kamu kira 1, 2, 3. Jadi nilainya ialah 3. Kemudian kamu tolak. 2 tidak boleh tolak 6. Jadi kamu pinjam 8. 8 akan tinggal 7. 2 akan jadi 12. 12 tolak 6 sama dengan 6. 7 tolak 5 sama dengan 2. Manakala 1 tolak 1 ialah sifar. Kemudian turunkan 1 menjadi 261. 261 bahagi dengan 52. Kamu rujuk di dalam jadual Cephei tiada 261. Jadi ambil nilai yang lebih rendah, iaitu 260. Tuliskan 260 dan kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tuliskan 5 di bahagian atas. Kemudian kamu tolak. 1 tolak sifar ialah 1. 6 tolak 6 sifar dan 2 tolak 2 ialah sifar. Jadi turunkan digit 3 menjadi 13. 13 tidak boleh bahagi dengan 52. Jadi tuliskan sifar di atas dan juga di bawah. Kemudian kamu tolak. 13 tolak sifar ialah 13. Sekarang kamu telah pun habis ke semua nombor, tetapi kamu masih mempunyai baki. Seperti yang cikgu beritahu tadi, kamu tidak boleh mempunyai baki apabila melaksanakan bahagi yang melibatkan wang. Jadi, tambahkan titik perpuluhan sifar-sifar di belakang soalan. Kemudian teruskan turunkan nombor menjadi 130 bahagi dengan 52. Rujuk di dalam Cephei tiada 130. Yang paling hampir ialah 104. Jadi
tuliskan 104 dan untuk bahagian atas kamu kira 1, 2. Sebelum itu tuliskan titik perpuluhan dan tuliskan 2. Kemudian kita tolak. Sifar tidak boleh tolak 4. Jadi pinjam daripada 3. 3 akan menjadi 2. Sifar akan menjadi 10. 10 tolak 4 ialah 6. 2 tolak sifar ialah 2. 1 tolak 1 ialah sifar. Kemudian turunkan digit sifar yang terakhir menjadi 260 bahagi 52. Rujuk 260 di dalam jadual Sefer, ya, kita mempunyai 260. Jadi terus salin 260 dan untuk bahagian atas kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan 5 di bahagian atas. Kemudian kita tolak. 260 tolak 260 bersamaan sifar. Jadi kita dapat jawapan RM70,213 bahagi 52 sama dengan RM1,350 dan 25 sen. Jadi diharapkan penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk bahagi wang ini dapat membantu kamu memahami topik ini dengan lebih baik. Selamat mencuba, jumpa lagi dan bye-bye.